PKP 3.0 berlarutan. Kes melonjak naik. Rakyat makin bimbang. Terutama kita semua menunggu juga apa bantuan-bantuan ada daripada kerajaan. Dan adakah Aisina dan Lestari disambung beberapa bulan yang akan datang. So, kepada para viewers, para subscribers yang melihat video ini, tonton sampai habis. Kerana video ini aku buat khusus untuk memberi beberapa cadangan. Bagaimana untuk kerajaan mendengar suara kita. Korang semua bertanggungjawab untuk kongsi video ini sebanyak yang mungkin agar suara kita diangkat. Tiada cara lain untuk menyampaikan hasrat kita. So, yang baru singgah, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Kerana itu adalah tanda sokongan korang semua kepada channel ini dan juga secara peribadi kepada aku sendiri untuk menyuarakan apa yang perlu, terutama kita semua. Stay tune guys. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Temu kita lagi ya. Dengan keadaan kes semakin melonjak dalam Perintah Kawalan Pergerakan, nak keluar mencari rezeki pun terbatas. Bagi pekerja-pekerja, pendapatan terjejas hampir 70%, 80%. Bagi peniaga pula, pendapatan pun terjejas. Bagi peniaga kedai-kedai makan, tak boleh dine in, hanya take away ataupun tapau. Amat terjejas, terkesan. Bagi penjaja-penjaja kecil juga terjejas. Beberapa hari yang lepas daripada Perdana Menteri sendiri mengatakan kerajaan tidak cukup wang untuk memberi bantuan kewangan kepada rakyat yang terkesan dan kerajaan memerlukan setengah trilion untuk menyediakan bantuan kewangan. So, aku nak beri cadangan dan cadangan ini adalah melalui apa yang aku lalui dan juga perkongsian daripada permasalahan rakyat ataupun para viewers sendiri berkongsi dan meluahkan apa kesusahan yang dialami. Pertama sekali aku nak mengucapkan terima kasih kepada para viewers dan juga para subscriber yang setia di dalam channel PF5 TV dan juga itu adalah tanda sokongan korang kepada aku. Pada video yang terbaru ataupun seminggu yang lepas aku ada upload mengenai desakan bantuan kewangan yang rakyat memerlukan, penyambungan Aisina juga Lestari. Terima kasih banyak-banyak perkongsian yang amat banyak, iaitu 1000 lebih share. Ini bukan untuk aku sendiri, untuk korang semua, untuk rakyat-rakyat yang memerlukan. Cara sebeginilah kita dapat menyuarakan hasrat kita ataupun kesusahan kita kepada pihak kerajaan. So, cadangan yang pertama beginilah. Kita ni, rakyat ni ada beberapa kategori sebenarnya. Yang bekerja, yang tidak bekerja ataupun yang baru diberhentikan bekerja, peniaga, peniaga kecil, penjaja. Jadi kategori-kategori ni ada kesusahan dia. So, cadangannya sebegini. Bagi kita, termasuk aku sendiri dalam kategori yang bekerja tapi pendapatan terjejas. Bagi pekerja yang pendapatan terjejas 70% hingga 80%, jika kita ini masih ada baki simpanan yang mencukupi dalam kumpulan wang simpanan pekerja untuk menerima pembayaran Aisinar ataupun Lestari dalam masa beberapa bulan akan datang, kita tidak perlu menerima bantuan prihatin rakyat. Kerana sebelum ini kita menerima 2 pembayaran. Kita kategori B40, kita menerima bantuan prihatin rakyat. Dan juga kita menerima pembayaran daripada Aisinar. Kita menerima juga Lestari. So, memang EPF tu duit kita. Bukan duit kerajaan. Kerajaan tak terkesan pun dengan pengeluaran KBSP. Tetapi dalam keadaan yang amat sukar ini, kita memberi ruang sikit pada kerajaan, memberi nafas kepada mereka untuk mengumpul dana, mencari mana dana untuk memberi bantuan pula kepada golongan-golongan yang aku maksudkan tadi, iaitu peniaga-peniaga serta penjaja-penjaja kecil. Kerana kategori ini mereka lagi amat terkesan kerana mereka tiada pendapatan tetap, mengharapkan harian, pendapatan harian. Berlaku Perintah Kawalan Pergerakan sebegini berlarutan, mereka tiada pendapatan. So, memberi ruang sedikit, bertolak ansurlah kita. Kita sudah ada kerja, ada sedikit pendapatan dan kita ada kumpulan wang simpanan pekerja untuk kita menambah kita punya perbelanjaan bulanan. Bantuan perhatian rakyat, kita minta kerajaan berilah kepada golongan-golongan yang terjejas ini tadi. Okey? Jadi ini kita bertolak ansur. Tetapi jika kerajaan tidak meluluskan ataupun tidak mengerahkan kumpulan wang simpanan pekerja,
menyambung air lestari dan juga air sinar, maka kerajaan harus memberi bantuan kewangan kepada kita secepat yang mungkin. Dari PKP 2.0 hingga ke 3.0, berapa lama berlanjutan? Air lestari sudah tamat pada bulan April, dan juga air sinar juga akan tamat, ada yang pada bulan 6 untuk kategori 1 dan juga kategori 2 akan tamat pada bulan Julai. So sehingga kini kita tidak menerima apa-apa perkembangan sebenarnya daripada pihak kerajaan. So cadangan-cadangan ini aku juga mengambil kira kenalan kawan-kawan sekeliling aku sebenarnya yang ada berniaga, yang bekerja dan juga yang tidak bekerja. Ya. Tapi ada juga yang bekerja. Yang bekerja ni baki akaun 1 dia sudah tak cukup. Dah habis, ataupun baki akaun 2 tidak mencukupi untuk sambungan. Mereka ini harus diberi bantuan oleh pihak kerajaan. Tak susah pun sebenarnya. Kerajaan ada data. Link sana, link sini. Lembaga Asing Dalam Negeri. Data kumpulan wang simpanan pekerja. Data Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini semua didaftarkan. Kita semua ni didaftar. Jadi kerajaan tak susah sebenarnya untuk mengenal pasti yang si A ni layak yang mana, yang si B ni layak yang mana, si C ni layak yang mana. So aku rasa tak ada masalah untuk mengenal pasti kelayakan masing-masing. Walaupun kumpulan wang simpanan pekerja tu duit kita, tapi dalam keadaan sukar ni aku memberi pandangan, berilah ruang kepada kerajaan tadi tu untuk memberi bantuan yang sepatutnya kepada pihak-pihak ataupun rakan-rakan kita yang bekerja ataupun yang terjejas perniagaan dia disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. So, korang setuju atau tidak, ini hanyalah pandangan peribadi aku. Aku mengambil pandangan pelbagai pihak dan juga di sekeliling aku ni ada yang bekerja di level yang tinggi, pertengahan, yang bawah. Kawan-kawan aku yang meniaga kedai makan, yang meniaga pasar malam, yang meniaga pasar tani, kawan-kawan yang meniaga burger. Dia semua ada dekat sini dalam golongan aku ni. Jadi banyak feedback yang aku terima. Kesusahan mereka aku rasa lebih susah daripada kita yang bekerja yang terjejas pendapatan. Mereka terjejas pendapatan terus disebabkan tak ada masuk. Kita terjejas pendapatan, tiada allowance, tiada overtime. Kurang dekat situ. Kita hanya makan gaji pokok. Mereka yang meniaga lagi terjejas pada aku. Setakat ini video untuk aku sampaikan pada korang semua. Jika setuju, share saja, kongsilah macam sebelum ini. InsyaAllah akan didengar pihak kerajaan. Lagi ramai yang berkongsi desakan ataupun cadangan serta pandangan sebegini, lagi cepat diterima pihak kerajaan sebenarnya. Tapi jika korang abaikan ajalah apa luahan korang dekat media sosial mengenai bantuan ataupun penyambungan air lestari dan air sinar. Itu maksud aku. So dalam pandemik yang semakin teruk, aku nasihatkan jaga diri, dan yang terakhir jangan lupa daftar untuk pengambilan vaksin. Jangan takut untuk menerima vaksin, kerana itu akan membantu imun badan kita menghalang daripada dijangkiti COVID-19. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys.